الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita sama-sama lagi untuk kita hadirkan diri ke masjid untuk solat fardu Jumaat dan dengar khutbah sebentar lagi. Bila kita sedikit tazkirah ringkas tentang mati Allah Subhanahu wa taala, ambil masa lebih kurang 20 minit. Tak lama dah untuk kita sambut bulan Ramadan. Tinggal 43 hari lagi lebih kurang untuk kita sambut bulan Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan untuk diri kita agar kita masuk bulan Ramadan, hati kita dah terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah mula berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia pada bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ada doa, moga Allah Subhanahu, ya Allah, berikanlah disebut, berikanlah keselamatan kepadaku untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada wasallim ramadana li, dan serahkanlah. Kalau saya tengok dia punya terjemahan dia, dan terjemahan ni kita tak boleh nak main ikut saja. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada aku untuk menghadapi Ramadan. Berikanlah kesejahteraan Ramadan untukku dan terimalah ibadah Ramadan dariku. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala antara doa yang warid dalam yang dilakukan oleh ulama salaf ketika nak berdepan dengan ataupun tak lama nak sambut bulan Ramadan. Kita minta Allah serahkan kita pada bulan Ramadan, dan bukan setakat serah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taufikkan kita untuk beramal saleh dalam bulan Ramadan. Bukan minta sampai saja, minta taufikkan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bersama-sama untuk beribadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Kadang-kadang kita minta sampai, memang sampai, tapi sampai tak boleh nak beribadah, sakit ke atau sewaktu dengannya. Kita minta sampai dan dapat taufik untuk membuat ibadat sepanjang bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan mati Allah, niat kita kena ikhlas, kena betulkan niat. Maknanya niat kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, kita dah start dah. Kita katakan nak perbaiki niat, betulkan niat nanti Allah, supaya ibadat kita yang kita lakukan tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat satu perkara yang sangat penting dalam penerimaan satu-satu amalan. Kalau niat kita tak betul, maka amalan tadi jadi sia-sia semata. Tidak jadi, tak dapat pahala, kosong, hanya sekadar lapar dan dahaga. Yang ketiga, benar mati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu, memang sepanjang bulan Ramadan tu Allah nak didik kita supaya menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi ketakwaan itu benar mati Allah sebenarnya satu latihan untuk diri kita agar kita dapat capai
yang sepatutnya lah, yang dipanggil takwa itu yang sebenar. Dan benda itu dirahmati Allah bukan datang masuk je satu Ramadan terus kita jadi orang yang bertakwa. Tidak, katakan. Dia, kita kata, didikan ke atas jiwa kita, hati kita sebelum kita mula masuk Ramadan. Sebab itu untuk mendapatkan ketakwaan itu kita digalakkan untuk latih puasa dahulu. Latih puasa. Sekarang ni kita berada pada bulan Rajab, bulan Allah ataupun Syahrul Haram, termasuk dalam Ashhurul Hurum. Kita nanti tak lama dah lagi nak masuk bulan Syaban. Maka Nabi SAW paling banyak dia berpuasa pada bulan Syaban. So semua latihan sebelum nak kita masuk berdepan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mubarak. Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Nabi SAW satu malam, yang mana malam tu lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baik, bukan menyamai, lebih baik, khairum min alfi syahr. Jadi kita kata persiapan untuk dapatkan tu kita dah boleh mula dah, sikit demi sikit. Sama juga nama Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah lain yang kita boleh jadikan sampingan selain daripada puasa. Bulan Ramadan kita nak baca Al-Quran. So jangan tunggu bulan Ramadan baru kita nak start bacaan Al-Quran kita. Sekarang kita dah start sikit-sikit. Kita dah start mula baca sikit-sikit lepas subuh ke, lepas solat waktu ke. Nanti bila masuk bulan Ramadan kita dah rasa senang. Orang lain boleh khatam Al-Quran, kita tak boleh khatam. Kena kajilah kenapa kita tak boleh khatam, orang lain boleh khatam. Muhasabah diri seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa Ramadan yang tahun lepas kita tak boleh buat, so Ramadan tahun ni kita cuba sedaya mampu untuk kita lakukan. Kita pun tak tahu dengan bilangan COVID yang mencecah hari ni dah meningkat lebih daripada 20,000, bahkan setiap bulan boleh mencecah sampai 30,000. Wallahu a'lam. Kita salat tarawih tahun ni dapat ke tidak, kita bersama-sama dalam surau ni untuk kita salat tarawih ke tidak, wallahu a'lam. Tapi kita berdoa moga tuan-tuan rahmati Allah kita masih lagi dapat berselawat, kita dapat salat tarawih ataupun salat fardu, khususnya salat fardu. Sebab salat fardu ni adalah wajib berbanding dengan salat tarawihnya sunat. Walaupun salat sunat tarawih itu setahun sekali katakan, tetapi rahmati Allah Subhanahu wa taala pahalanya tetap sunat berbanding dengan salat fardu yang kita buat 5 kali sehari. Jadi sepatutnya kita lebih alert kita kata sebagai orang Islam yang bijak, maka fardu itu lebih didahulukan berbanding dengan salat sunat katakan. Wallahu a'lam. So, sekarang dah start latih dengan kita kata dengan membaca Al-Quran, dengan salat berjamaahnya tuan-tuan. Moga-moga bila masuk dalam Ramadan kita dah mudah dah untuk kita nak buat salat fardunya berjemaah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu persiapan kita ialah untuk kita mula start balik. Dah masuk Rajab Syaban ni, kita rasa bilik balik kita kitab ataupun nota-nota kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada beritahu anak-anak, anak-anak, isteri dan sebagainya, ni tak lama lagi nak masuk Ramadan. Ada benda-benda apa yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak. Tahun ni nak buat apa. Kalau kata tak boleh nak semayang dekat dekat surau, kita nak buat apa, macam mana nak buat kat rumah. Kita dah rancang. Perancangan itu mati Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik untuk diri kita. Anak-anak kita nak sudi khatam Al-Quran bulan Ramadan, so perancangan dah kena mula. Macam mana nak apa yang perlu dibuat. Kalau di rumah, kalau semayang berjemaah di rumah, katakan dengan solat sunat tarawihnya, solat sunat fardunya bagaimana, semuanya dah dirancang. Dah dirancang untuk kita berdepan untuk kita sambut bulan Ramadan yang mubarak. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon juga kita kata latihan ibadat yang lain. Tadi saya kata dah, yang pertama tadi puasa kita dah start awal. Kemudian puasa sunat lah, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan bila masuk Ramadan kita puasa, tapi start latihan awal. Kemudian saya kata salat. Kemudian seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, bacaan ayat Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan, latihannya ialah sedekah katakan.
Latihan sedekah ya. Sedekah bukan tunggu bulan Ramadan baru nak kita perbanyakkan sedekah. So sedekah itu sepanjang masa sebenarnya ya, kita dituntut untuk bersedekah. Kan Nabi SAW ya, bahawa Nabi SAW ni seorang yang pemurah. Dia seorang yang pemurah bulan lain, tetapi bila masuk bulan Ramadan dia adalah orang yang paling pemurah. Itu patutnya kita contohi. Bukan mana bulan lain kita kedekut, kita tak bagi, tapi bulan Ramadan masya-Allah kita lah orang yang paling banyak bersedekah. Tidak, bersedekah itu tuan-tuan mati Allah contohi Nabi SAW. Nabi pemurah pada bulan-bulan yang lain, tapi bila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Ramadan, dia adalah orang yang paling pemurah. Jadi kita contohi Nabi SAW. Ni bulan tak lama lagi bulan Syaban. Bulan Syaban jangan sampai jadi bulan Syab'an. Bulan Syaban is bulan Syaban. Jangan jadi bukan bulan Syab'an. Apa ni bulan Syab'an Ustaz? Dekat-dekat je Syab'an dengan Syab'an. Syab'an bulan kenyang. Kenapa Ustaz? Bulan kenyang. Kenduri banyak. Orang duk pulun, duk kenduri, buat kenduri sana, kenduri sini, kenduri sana. Tiap-tiap malam ada buat kenduri. Bagus nak bagi orang makan tu, bagus ya katakan. Tak salah dengan niat lillahi ta'ala bagi orang makan ya katakan, tak ada masalah ya katakan. Ada. Tapi kalau i'tikad yang tertentu di sebalik penuh buat ni sebelum Ramadan, ada kenduri. Nanti kita kata orang-orang yang dah meninggal dunia marah ke apa, tuan-tuan mati Allah tak buatkan hadiahkan pahala kepada mereka dan sebagainya. Itu i'tikad yang tak betul ya kan. Tak semestinya kalau tak buat bulan Syaban, tuan-tuan mati Allah, bulan lain tak boleh nak bagi makan. Nak betul-betul nak bagi makan bulan Ramadan ya kan. Ramai orang yang tak boleh makan bulan Ramadan, sama ada dekat kita kata sama ada di Malaysia maupun di luar. Di luar pun sana pun ramai orang yang tak dapat nak makan bulan Ramadan ya katakan. Makan pun biasa-biasa saja. Jadi kita katakan bulan Ramadan nama Allah Subhanahu wa taala bulan untuk kita infakkan duit sebanyak mampu yang kita boleh infak. Sama ada dalam bentuk apa sekalipun lah ya katakan. Makanan ke, memang kita nak bagi duit ke apa semua. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk itu bukanlah tunggu bulan Ramadan pun nak buat. Sekarang ni kita dah kena sikit. Sebab kita kata antara amalan harian yang kita boleh buat ialah sedekah. Sedekah selain daripada ibadat-ibadat yang lain, sedekah harian. Buat ia sebagai harian katakan. Kalau nak subuh, zuhur, asar, ikutlah. Yang penting setiap hari kita cuba latih diri untuk infak. Bila masuk bulan Ramadan, kita lagi banyak kita infak. Dan infak tidak akan berkurangan harta orang yang bersedekah katakan. Jadi ingat, kalau kita tak ada duit mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak ada duit, Ustaz saya tak ada duit nak sedekah katakan. Adalah sikit-sikit tu, siapa sikit-sikit pun jadi lah. Kadang-kadang kita tak sedar mati Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit yang kita ada tu Allah ganti balik lebih daripada apa yang sepatutnya katakan. Ada banyak testimoni, banyak orang sahabat-sahabat ataupun orang yang pernah bercerita tentang kita kata kelebihan endowment, kelebihan infak nama Allah Subhanahu, kelebihan sedekah katakan. Jadi sama-sama kita latih diri kita nama Allah, khususnya bila nak masuk bulan Ramadan. Jadilah pemurah. Kemudian nama Allah latih juga diri kita untuk bercakap dengan percakapan yang baik, untuk hindari daripada melakukan maksiat dan sebagainya. Jangan nanti bulan Ramadan baru nak tinggalkan, baru nak buat ni, baru nak tinggal ni, tak. Sekarang dah start katakan. Latih diri kita benar mati Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk je bulan Ramadan, hati kita dah bersih, dah suci, dan kita nak buat apa pun dipermudahkan. Kadang-kadang kita nak buat amal ibadat ni susah. Antara sebab puncanya dalam mati Allah dalam maksiat yang kita lakukan sendiri. Susah sangat nak sembahyang, susah sangat nak berdoa, susah sangat nak buat infak, segala-galanya puncanya maksiat yang kita lakukan. Sebab kita menjauhi, kita kata jauhkan daripada beberapa maksiat tadi. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah akan mudah untuk ibadah.
tansurullah yansurukum. Kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Macam mana kita nak bantu Allah? Kan Allah dah ada bantuan kita? Tidak. Jadi maksud ayat tadi nama ialah kita jauhkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Makin kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai satu peringkat yang Allah sebut dalam hadis kursinya, apa sahaja yang kita buat kita akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hak yang tu yang kita nak tu, ya katakan. Apa sahaja yang kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat kekasih Allah, bahkan kekasih seluruh makhluk di langit dan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang kita buat, selagi makna apa yang kita buat semuanya akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu warid dalam hadis kursi dan mati Allah, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya serulah katakan kita khususnya berkaitan dengan solat berjamaah, kan, dan apa ni, cuma mungkin untuk solat berjamaah, solat fardu sama di surau masjid Allah, itu yang kita masih lagi kurang. Alhamdulillah Jumaat ini seminggu sekali ya. Kita tahu, tetapi kadang-kadang kita bisa melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk kita solat berjemaah. Dulu masjid tak dibuka, surau tak boleh buka, kita condemn masjid tak boleh. Dah. Bila dah di open jarak, kita kata surau jarak lagi tak boleh naik. Kalau tapi orang jemaah masih lagi kurang. Solat subuhnya, solat zuhurnya, solat asar, zuhur dengan asar mungkin orang bagi excuse sebab orang pergi bekerja, kan. Tak ramai. Tapi maghrib, isyak, subuh mungkin orang nak pergi awal lah. Maghrib mungkin kita katakan orang berbalik sampai lambat ke ni. Isyak paling tidak pun isyak ramaikanlah. Satu rumah wakil seorang saja. Kata suami ke, kata kalau 2 orang setiap rumah dah jadi 1000, tak muat dah, katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita orang Islam ialah salat berjamaah, katakan. Di situlah menzahirkan apa ni, kita kata kekuatan umat Islam. Nampak hebat orang Islam, subuhnya ramai penuh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, tengok dekat setengah negara, subuhnya macam di Turki dan sebagainya, subuhnya penuh macam salat Jumaat. Lain rasanya, tuan-tuan. Lain rasa. Kita kat Malaysia ni pun kalau tuan-tuan pergi tengok tempat-tempat surau yang kita kata subuhnya penuh sampai melimpah luah, kita rasa hebat orang Islam dekat kawasan dekat taman ni, katakan. Jadi bukanlah kita nak menunjukkan itu, tetapi dalam hati Allah syiar ini tidak akan dapat dihidupkan kecuali hanya orang Islam sendiri. Ada yang memakmurkan masjid ni, tak ada, kita tak boleh nak harapkan orang lain memakmurkan. Yang memakmurkan surau kita, yang memakmurkan kita masjid kita dalam hati Allah ialah kita sendirilah. Ada kita sendiri, kita orang Islam sendiri. So kalau tidak, siapa lagi? Dan dalam hati Allah, saya pelik bila ada hari ni orang nak, bila dia tanya kenapa tak pergi surau jemaah, segan Ustaz. Saya paling tidak, ialah kita kata kita pun bila bercakap tu hormat jugalah dia punya ni, tapi dalam masa yang sama dalam hati kita, kenapa nak rasa segan dekat surau? Kenapa nak rasa segan? Dia kata macam-macam lah alasan. Tapi paling yang saya tak boleh terima bila dia kata segan datang surau. Adakah kita kata kita punya pengurusi surau makan orang ke, katakan? Adakah kita kata AJK surau pandang lekeh ke orang yang hadir nanti Allah Subhanahu wa taala? Datanglah, katakan surau kita sentiasa terbuka. Alhamdulillah kita hari ni ada buat aktiviti macam-macam. Tak nak, kalau kita kata buka puasa kita ada buat saja, tiap-tiap setakat hari ni kita dah start mula Isnin Khamis. Tak ada makanan kat rumah, tuan-tuan nak buka puasa, tuan-tuan jelas orang puasa kat rumah. Datang surau buka puasa kat surau. Kita ada buat hari Isnin dengan Khamis, katakan sini untuk berbuka puasa. Datanglah, katakan. Ada
Kalau ada ustaz, kalau tak buka puasa dia datang tak? Datang je dia kata kan. Tak ada masalah, makanan tu ada insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alu-alukanlah orang yang berpuasa tu datang hadir. Dan semuanya nak menarik orang hadir ke surau, katakan mudah-mudahan rahmat Allah sama-sama kita dapat mengimarahkan surau kita. Kalau tidak, siapa lagi yang akan mengimarahkan surau itu, tuan-tuan Allah. Jadi mudah-mudahan, maka di sinilah kita akan tahu dengan masalah COVID hari ini, tuan-tuan juga menjadi mata-mata kepada jiran-jiran kita. Jiran-jiran sama Islam. Kadang-kadang apa-apa kita setakat kita kata surau sentiasa akan membantu hasil daripada sumbangan tuan-tuan juga dekat untuk surau ni. Kalau ada jiran-jiran yang berdepan dengan masalah, khususnya masalah COVID, kena kuarantin kat rumah, kita katakan bagi tahu, maklumkan kepada pihak surau, AJK surau ke ataupun pengurusi surau ke, bagi tahu. Jangan kita hidup bermasyarakat, kita kena hidup secara bermasyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantu dalam perkara yang baik, katakan yang beri ketakwaan pada kita, tapi jangan benda-benda maksiat kita jangan buat membantu. Benda baik kita buat bantu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan masuk waktu persiapkan diri untuk kita masuk bulan Ramadan yang akan tak lama lagi muncul. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama beramal ibadah pada bulan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Dan kita harapkan Ramadan pada tahun ini adalah umpamanya Ramadan yang terakhir buat kita. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ada sahabat kita tahun lepas ada, tahun ni dah tak ada, katakan. Mungkin tahun ni kita pula ke dia jemput, wallahu a'lam. Jadikan Ramadan tahun ni Ramadan yang terakhir buat kita. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.